Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak teruja, excited untuk video kali ni sebab produk yang saya nak review kali ni datang dari Malaysia untuk Malaysian. Saya kenal dia punya maker, Haman, antara model top yang ada dekat Malaysia. Dia punya masterpiece tu anda boleh tengok dekat YouTube Nvidia sendiri. Kali ni dia keluarkan sebuah casing bersaiz ITX, satu casing yang bersaiz kecil. Anda boleh compare dengan saya punya Samsung Galaxy Note 10 ni. Dia punya nama ialah Neptune X1. To be fair dengan anda, untuk audience Mona Lisa, walaupun saya kenal Haman sebagai seorang kawan, tapi saya akan cerita semua benda baik dan juga buruk tentang Neptune X1 ni. Saya harap Haman tak terasa hati dengan saya lepas tonton video ni lah. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Dan jangan lupa untuk follow TikTok Mona Lisa untuk tips, triks dan juga tutorial berkaitan dengan dunia IT. Jom! Sebelum saya record video ni, saya plan nak tunjuk kepada anda proses pemasangan hardware ke dalam Neptune X1 ni satu persatu. Tapi bila saya pasang hardware ke dalam dia punya proses tu agak complicated. Tambah lagi kalau saya nak record video macam mustahil lah. Jadi saya just kongsikan pengalaman dan juga pendapat saya sepanjang saya pasang hardware ke dalam Neptune X1 ni. Dia punya proses pemasangan tu saya boleh kata kepada anda sangat enjoy sebab dia macam satu pengalaman yang baru untuk saya. Tapi saya tak rasa yang siapa-siapa yang baru berjinak dalam dunia PC gaming ni boleh pasang hardware ke dalam ni. Kalau boleh sekalipun akan ambil masa yang agak lama lah. Alright, first kali kita tengok dari segi design yang mana saya yakin anda bersetuju dengan saya. Dia punya design antara one of the best design untuk tahun 2020 walaupun dia tak ada tempered glass. Konsep dia bagi saya ke arah Gundam, robotik dan juga ke arah minimalis. Kalau anda perhatikan, ada banyak lubang-lubang untuk udara keluar masuk. Neptune X1 ni dia casing jenis ITX yang menggunakan power supply SFX ataupun yang bersaiz kecil. Untuk projek kali ni, saya guna FSP Dagger Pro 650 full modular. Untuk motherboard, saya guna ASRock Phantom Gaming ITX AC. Kemudian kita boleh mount kipas ataupun radiator yang bersaiz 120 tepi motherboard ni lah. Tapi untuk kali ni, saya mount di belah hadapan dia. Yang mana tempat ni sebenarnya untuk kita mount 2 biji SSD bersaiz 2.5 inci. Sebab radiator untuk EK120AIO DRGB ni dia sedikit besar. Kalau saya pasang tepi motherboard, saya nak cucuk kabel power supply 24 pin pun tak muat. Untuk GPU, saya guna PNY GeForce RTX 3060 Ti Dual Fan. Dekat atas ni kan, kita boleh mount kipas yang bersaiz 200mm. Cuma unit yang saya dapat ni, dia punya lubang skru tu macam terhalang dengan frame dalam dia. Jadi saya terpaksa cari skru radiator yang trik dia kecil itu. Saya ada kontak Haman berkenaan dengan hal ni. Dia bagi tahu memang ada unit yang bermasalah dan dia akan bagi skru istimewa untuk pembeli Neptune X1 ni. Dan untuk pengetahuan anda, yang casing ni dia tak datang dengan apa-apa aksesori, dia tak datang dengan kipas 200mm, dia tak datang dengan RGB LED strip. But to be honest dengan anda, saya rasa Haman kena bagi kepada user kipas 200mm sebab kipas bersaiz besar macam tu susah untuk user cari dalam pasaran kita. I/O from panel casing ni simple je, dia just ada power button dan juga dia ada USB 3.0. Salah satu part yang saya nak highlight ialah PCI expansion slot untuk GPU. Dia ada 2 slot, cukup-cukup untuk GPU yang makan 2 slot tu. Cuma kenapa saya nak highlight ialah mekanisme untuk pegang GPU ni macam ni je. Dia tak grip GPU langsung. Saya harap Haman dapat baiki pada next model lah. Space untuk kabel management agak luas untuk sebuah casing bersaiz ITX tapi still nampak sendat lah. Basically casing ni ada stand
komponen untuk dia berdiri macam air purifier untuk lawan PS5 tu, tapi kita pun boleh letak dia dalam orientation melintang macam ni. Kalau saya lebih prefer letak dia secara melintang, tapi casing ni dia tak datang dengan rubber feet. So kalau kita letak dia secara melintang, possibility untuk cat dia rosak disebabkan geseran tu tinggi. Oh, sebut tentang cat ni kan, finishing untuk Neptune X1 ni sangat satisfying. Saya tak jumpa flaw dekat painting job dia. Okey, untuk cooling performance pula, saya buat perbandingan stress test GPU dalam case yang terbuka, dia punya front panel tu dibogelkan, dan juga case yang tertutup. Ini result perbandingan yang saya dapat, which is ada kenaikan lebih 10% bila mana kita tutup semua panel dia. Sebenarnya consider okey untuk sebuah casing ITX sebab prosesor yang saya guna untuk PC kali ni ialah Ryzen 9 5900X dan juga GPU RTX 3060 Ti. Even saya pakai casing ATX biasa pun result dia lebih kurang ni juga sebenarnya. Untuk tutup review saya kali ni, saya as a Malaysian sangat-sangat berbangga dengan Haman sebab hasilkan Neptune X1 ni, dia punya quality level tu bukan murahan macam OEM China, tak ada. Dia betul-betul level international, memang boleh pergi jauh lah. Saya tak nafikan yang casing ni ada juga dia punya kekurangan, tapi kita kena faham yang ini ialah first attempt Haman dalam industri ni. Saya cukup yakin untuk next product dia akan buat casing yang lagi mantap, lagi complete compare dengan Neptune X1 ni. Harga untuk Neptune X1 ni, dia ada 3 variasi warna, hitam putih yang berharga RM239 Malaysia, yang kuning lawa ni harga dia sedikit mahal iaitu RM259 Malaysia. In case anda berminat untuk beli Haman Neptune X1 ni, anda kena aware dua perkara. Yang pertama, ini ialah casing bersaiz ITX yang kecil, jadi anda kena beli motherboard kecil ITX, dan juga dia pakai power supply yang kecil Chinonet SFX tu. Anda tak boleh pakai power supply biasa lah. So itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.